Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV bersama saya Syamsul Yunus. Hari ini kita berada di MyTech di Jalan Duta untuk menyaksikan pelancaran Honda City generasi kelima yang terbaru. Jadi dalam pelancaran ini kita dah dapat mengetahui beberapa perkara penting tentang Honda City yang terbaru ini. Jadi kita tengok Honda City ini dia generasi yang kelima ni sejarah sikit lah. Ini antara Honda City ni antara kereta segmen B non-national yang pertama yang ditawarkan di Malaysia. Yang generasi pertama tu dipanggil Honda City Z kalau kita ingat. Honda City ni nama asalnya ialah untuk kereta compact di Jepun. Dan diambil menjadi kereta di sini, dan City kat sana tukar nama menjadi Jazz, dan lah sampai sekarang ni lah ada perubahan nama kat situ. So anyway, Honda City generasi kelima ni basically menggunakan platform yang sama seperti generasi yang keempat. Kita tahu ni sebab dia punya wheelbase sama, dan bila kita tanya dengan jurutera daripada Jepun, mereka confirm dia telah mengesahkan bahawa ia menggunakan platform yang sama tapi top hat yang baru. Jadi top hat yang baru ni banyak perbezaan dia, iaitu dia 111mm lebih panjang, 54mm lebih lebar dan 11mm lebih rendah. Jadi kita tengok bila wheelbase tu sama, maksudnya dia punya panjang tu lebih pada kat overhang lah, depan dan belakang lah saya rasa. Dan ini dan juga lebar, lebih lebar dan lebih rendah. Jadi kesannya lah kereta ni kelihatan lebih sleek, lebih sporty dan lebih muda dan lebih ranggi lah, dan bekas dia lebih lebar, nampak dia kuda-kuda tu lebih sasa sekali. Jadi kereta ni datang dengan 4 varian sebenarnya, tapi 2 pilihan enjin lah. Varian yang enjin biasa ialah S, E dan V, dan kemudian yang terakhir sekali varian RS yang menggunakan IMMD, iaitu sistem pacuan hybrid. Untuk kali ini Honda mensasarkan jualan lebih kurang dalam 3,000 unit sebulan, dan sekarang ni mereka sudah pun mendapat tempahan sebanyak 5,000 unit. Jadi kembali kepada pilihan enjin tadi, untuk enjin yang varian S, E dan V yang menggunakan enjin petrol konvensional, yang menggunakan enjin petrol 1.5 liter dual overhead cam iVTEC, dan enjin ni menjana 121 PS dan 145 Nm torque. Berbanding dengan enjin IMMD, ia menjana lebih banyak kuasa kuda, tetapi tak sebanyak mana torque lah berbanding dengan enjin IMMD itu, kerana enjin IMMD itu ialah enjin hybrid dan mempunyai elektrik motor. Dan seperti yang kita tahu, elektrik motor menjana banyak torque daripada standstill. So untuk varian IMMD ini, ia menjana 108 PS kuasa kuda dan 253 Nm torque. Jadi dalam pemanduan harian kita boleh katakan bahawa yang varian RS ni akan berasa lebih bertenaga dalam kawasan bandar, di mana kita banyak memecut dan stop start. Bila kita memecut nak memotong apa semua, yang RS tu akan berasa lebih bertenaga lah. Tapi yang varian enjin biasa mungkin ada kelebihan sedikit in terms of the top speed. Jadi yang menariknya untuk kereta kali ini ialah ia datang dengan spesifikasi yang saya rasa banyak telah berubah lah, banyak berbeza spesifikasinya. Dan apa yang kita dapat lihat di sini, spesifikasinya memang agak tinggi, bermula daripada ciri-ciri keselamatan pun. Kita tengok di sini kereta ni, yang satu lagi menarik sebelum kita masuk lebih detail lagi untuk ciri keselamatan, ciri-ciri unik yang ditawarkan ialah remote start system lah. Jadi remote start system ni ditawarkan untuk semua varian, kecuali varian entry level, iaitu varian S. Jadi varian untuk E dan V juga mempunyai remote start. Jadi remote start ni kegunaan dia, daripada saya nampak ialah di mana kita kadang-kadang parking di luar tengah panas, dan kita selalunya terpaksa buka tingkap sekejap nak bagi turun suhu dalam kabin kan. Jadi kita boleh menggunakan ciri ini untuk precondition the cabin. So apabila kita remote start engine tu, kereta tu dia akan sejukkan dulu kabin, bila kita masuk dah berasa lebih lega lah. Dan ini memerlukan single climate control system. So variant S, E, variant E dan V dan juga RS mempunyai single zone climate control. Jadi cara untuk menggunakannya, kereta tu mesti berkunci lah, dan as a confirmation, let's say kita nak start engine tu 5 minit atau 10 minit atau 15 minit sebelum kita nak masuk kabin, kita tekan lock sekali lagi dan hold down the remote start button, dan kereta akan start. Jadi untuk variant E dan V, engine akan start. Tapi untuk variant RS, sistem akan start dan akan menggunakan bateri dulu. Ada aircon, pasal aircon dia menggunakan electric compressor. So lepas beberapa minit baru engine tu akan start. Bila dia nak balance balik lah, dia tak nak drain the battery too much. Selain daripada tu, ia juga datang dengan pedal shifter lah untuk variant E dan V. Variant RS tu juga ada pedal shifter, tapi pedal shifter dia bukan untuk memilih gear lah, pasal ia sistem hybrid. Variant RS tu, pedal shifter tu digunakan untuk memilih
regenerative braking punya level. So pada level tertinggi, kereta tu seperti menggunakan single pedal operation lah. Kalau kereta elektrik, ada yang bila kita lepas je throttle, terus dia masuk braking. Kita jarang kita sentuh emergency ataupun hard braking sahaja. Dan ketiga-tiga variant E, V dan RS mendatang dengan cruise control. Perbezaannya of course yang RS tu ada sensing lah, which means ada adaptive cruise control. Jadi ketiga-tiga pun ada icon button. Meter cluster perbezaannya RS tu dia memerlukan lebih banyak display elektronik, pasal Honda Sensing tu memerlukan lebih banyak maklumat dipaparkan kepada pemandu. Jadi dia menggunakan skrin TFT, di mana yang tiga varian lain menggunakan skrin analog dengan satu monokrom multi information display di tengah-tengah. Kesemua kereta ni datang dengan rear aircon vent lah, pasal orang Malaysia dia mesti nak rear aircon vent punya, walaupun kereta sebab panas. Malaysia ni satu negara yang panas. Selain daripada tu, kita tengok ia datang dengan minimum 4 airbag untuk semua varian. Untuk S pun datang dengan 4 airbag. Untuk E dengan V dengan RS tu 6 airbag lah. Jadi yang 4 airbag tu ialah airbag depan dan juga airbag kerusi. So itu banyak akan membantu mengurangkan kecederaan di bahagian dada lah. Of course airbag curtain ataupun airbag tirai, ianya banyak akan mengurangkan kecederaan pada bahagian bahu dan juga kepala apabila berlaku pelanggaran daripada tepi ataupun kereta berpusing dan kepala kita ada risiko untuk berlanggar dengan tiang tepi. Okey, selain daripada tu, semua varian yang menggunakan touchscreen, iaitu S, iaitu E, V dan RS datang dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Ini bagus pasal setengah kereta dia datang dengan salah satu je. Jadi Honda bagi dua-dua sekali. Senang, tak kira sistem telefon apa awak pakai, semua boleh sambung kepada sistem entertainment dan boleh menggunakannya seolah-olah telefon anda berada di situ terus. Dalam app anda boleh digunakan secara terus kepada head unit. Variant in terms of the sound system lah ada perbezaan sikit. V dengan RS dapat 8 speaker, yang biasa dapat 4 speaker. Kalau benda-benda tu penting, mungkin awak perlu memikirkanlah macam mana. Untuk yang saya curtain airbag tadi sebenarnya variant V dengan RS saja yang ada 6 airbag. Yang S dengan E dua-dua menggunakan hanya 4 airbag saja. Satu lagi untuk varian RS di mana ia menggunakan Honda Sensing punya sistem. Honda Sensing kali ini yang digunakan telah berubah daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya menggunakan gabungan sistem kamera dan juga millimeter wave radar, kali ini Honda telah membuat keputusan untuk tidak menggunakan millimeter wave radar lagi dan hanya bergantung kepada kamera sepenuhnya. Jadi apabila kita dapat tahu itu, saya lah berasa sedikit muskil tentang dia punya keberkesanan, terutama sekali dalam keadaan hujan ataupun keadaan mungkin cermin kurang bersih. Pasal memang ada isu setengah-setengah kereta pun apabila cermin tu tak begitu bersih ataupun kita tak letak water dispersion ataupun water repellent, sistem berfungsi dengan kurang baik. Tapi Honda kata dia punya sistem berfungsi sama saja seperti sebelumnya. Jadi bila kita dapat kereta nanti kita akan ujilah. Sebab tahu saya memang selalu suka uji sistem adaptive cruise control ni. Lagi satu sistem IMMD ini menggunakan Atkinson cycle lah. Ini saya rasa antara contoh terawal Honda menggunakan Atkinson cycle yang kita nampak di Malaysia untuk hybrid system dia. Dan ini menggunakan bukan direct injection tetapi menggunakan port injection. Of course direct injection dia akan menghasilkan lebih kuasa dan mungkin lebih penjimatan, tetapi ada isu tentang carbon build up on the back of the intake valve dan yang memerlukan all sorts of thing macam walnut blasting apa semua. Kelebihan menggunakan multi point injection ataupun port injection ialah tidak ada isu carbon build up lah. Tapi mungkinlah dia punya power ataupun fuel consumption dia tak secekap yang direct injection, tetapi Honda telah membuat keputusan untuk lebih besar dalam dia punya hybrid drive system, dan itulah cara dia compensate for the slightly mungkin less efficient engine and still get very good fuel economy numbers for the car. Lagi secara halus lagi, awak datang malam sekarang, mungkin lambat sikit lah, pukul 10-11 kita akan buat walk around video pula tentang the different variants of the car. Sekarang ni kita nak bagi detail dululah. Jadi detail yang paling penting of course semua orang tengok tu ialah harga. Saya boleh bagi harga untuk hanya variant S
sebab Honda masih belum lagi mendapat harga untuk varian RS. Sebabnya kenapa? Pasal pandemik ni telah memperlahan sikitlah proses-proses permohonan mereka, dan kali ini mereka S, E dan V. Jadi untuk varian S yang tu paling basic sekali, harga bermula pada RM78,000. Kemudian naik pada varian E RM8,000, kita tambah jadi pada RM84,000, RM76,000 untuk varian S, 84 untuk varian E dan 89 untuk varian V. Saya rasa varian V lah yang akan paling popular sekali pasal spek dia dah memang cukup bagus, and it's still below RM90,000. Dan memang betul pun sekarang ni Honda sudah mendapat 5,000 tempahan, dan paling banyak sekali adalah untuk varian V lah, dan sasaran Honda ialah untuk 3,000 unit sebulan. Dan buat sekarang ni, because ada tax break kan, tak ada sales tax, government bagi tax break in terms of sales tax to help promote economic growth during this time of pandemic. Harganya berturun sebanyak 2,000 lebih lah. So untuk varian S akan bermula pada lebih kurang mungkin RM74,000 lebih, dan untuk varian E 82 lebih, dan untuk varian E 82 lebih, dan untuk varian V 87 lebih. So this very good discount yang awak boleh nikmati sekiranya awak membelinya dan dapat delivery kereta sebelum bulan 12. Buat masa ni masih lagi, saya rasa sempat lagi lah kalau awak booking sekarang untuk mendapat delivery sebelum bulan 12. Sampai situ je video kali ini. Datang balik malam sekarang untuk tengok kita punya walk around video dengan lebih detail lagi tentang technicality of the car. Dan kalau awak suka, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Kalau dah subscribe, terima kasih. Kalau belum subscribe, tolong subscribe, dan juga tekan butang loceng lah untuk dapat maklumat terkini bila kita buat video terbaru. Yang berkhidmat, kita jumpa lagi insya-Allah.